Kembali lagi dalam mata pelajaran RBT tingkatan 2. Hari ini cikgu akan menerangkan bab 2 aplikasi teknologi, iaitu 2.5 reka bentuk aquaponik bersama cikgu Asma binti Aziz. Okey. Baik. Apa itu aquaponik? Okey. Aquaponik adalah berasal daripada peradaban Aztec yang merupakan suku kaum di Mexico. Okey, suku kaum di Mexico tu nama Aztec lah. Yang mengamalkan sistem pertanian, nama dia Chinampa. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pertanian Chinampa adalah satu kaedah pertanian yang menggunakan perairan cetek atau tidak dalam. Okey, maksudnya mereka suku kaum ni menanam sayur ataupun pertanian mereka tu tanam di dalam air secara cetek ataupun kita panggil air tu tak dalam lah. Okey, kemudian sistem aquaponik ini juga merupakan kombinasi daripada perkataan aquaculture dan tanaman. Apa itu maksud aquaculture? Okey, aquaculture ni bermaksud dia adalah gabungan daripada perkataan aqua, iaitu bermaksud air, dan culture adalah ternakan. Jadi maksudnya dia ternak ikan di dalam air lah. Okey, jadi itu adalah pengenalan aquaponik. Jadi ini adalah contoh aquaponik. Okey, contoh aquaponik bermaksud kita bela ikan kat bawah tu. Lepas tu selain daripada bela ikan, kita boleh tanam sayuran di sebelah atas. Okey, ataupun kita buat tanaman kita lah. Tanam pokok bunga pun boleh kat dekat atas. Okey, jadi macam mana yang dikatakan aquaponik adalah merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture. Aquaculture tadi maksudnya aktiviti ternakan ikan. Okey, aqua tu air, culture tu adalah ternakan. Okey, aktiviti ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik. Hidroponik tu bermaksud menanam tanaman tanpa media tanah. Okey, kita tak pakai tanah lah, kita pakai benda lain. Kita tukar kepada benda lain dalam satu pusingan. Okey. Contohnya macam tadilah, macam gambar yang cikgu bagi tadi. Okey, macam gambar yang cikgu bagi tadi, yang ini contoh aquaponik. Maksudnya di sebelah bawah adalah ternakan ikan, kita panggil aquaculture. Sebelah atas adalah hidroponik. Okey, kita tanam tanaman. Okey, dalam satu pusingan. Satu pusingan maksudnya dalam satu tempat lah yang kita boleh hubungkan dia. Okey, jadi kita tengok semula. Unsur yang penting dalam aquaponik, dia mesti ada ikan. Kemudian kena ada tanaman dan juga bakteria. Okey, ada bakteria, ada 3 benda yang akan ada di dalam sistem aquaponik. Okey, ini unsur yang kena ada. Okey, ketiga-tiga unsur ini membentuk satu hubungan yang menguntungkan. Maksudnya ikan, tanaman dan bakteria ni adalah saling berkaitan di antara satu sama lain dan mereka mempunyai peranan masing-masing. Okey. Okey, peranan masing-masing lah. Okey, kita tengok cara ketiga-tiga unsur beroperasi lah. Okey, kalau kita tengok dalam rajah sebelah tu, proses aquaponik, kita ada ikan, kemudian kita ada tanaman dan kita kena ada bakteria. Bakteria itu mikroba dan cacing. Ataupun kita panggil dekat sini nitrosmonas dan juga nitrobakteria. Okey, ada 2 nama lah bakteria yang ada dekat dalam aquaponik ni. Okey, jadi kita tengok macam mana ketiga-tiga unsur ini beroperasi. Ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Okey, maksud dia ikan ni bila makan dia akan
dia akan berak lah, buang najis. Amonia tu najis dia lah, najis dia mengandungi amonia. Amonia ni racun bagi dia. Okey, bagi dia adalah racun ataupun kita panggil kotoran lah. Kemudian bakteria yang ada akan menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat. Okey, bakteria yang ada tadi dekat amonia tadi tu, dia ubah amonia tadi. Okey, bakteria tadi yang tu lah, mikroba tu, cacing. Okey, itu nama saintifik dia tu Nitromonas nitrobacter. Okey, dia ubah amonia tadi tu, najis tadi, menjadi nitrat dan zat. Okey, menjadi nitrat dan zat ataupun nitrat dan nitrit. Okey, nitrat dan zat tadi pula dia dah ubah jadi nitrat dan zat. Nitrat tadi itu berfungsi sebagai baja kepada tanaman. Okey, jadi kita tanam pokok ke atas tu, akar dia terjuntai ataupun terkena ayak dia tu. Jadi secara tak langsung akar tadi mendapat baja. Okey, tanaman pula akan menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh air. Sebab akar tadi dia dah serap dah nitrat dan zat tadi. Jadi ayak tadi akan bebas daripada amonia dan dia akan bagi oksigen. Okey, dalam ayak tadi yang ikan nak gunalah, yang ikan perlukan. Okey, jadi dia ada kitaran. Okey, dia macam apa kita kata, kitaran dia akan berpusing lah. Okey, ketiga-tiga ini akan memainkan peranan masing-masing. Okey, kita tengok apa itu bakteria. Okey, dalam amonia tadi ada bakteria. Jadi bakteria ni berfungsi untuk menguraikan amonia najis tadi, okey, menjadi bentuk yang boleh diserap, iaitu nitrat. Okey, pokok tadi dia boleh serap nitrat dan zat. Okey, jadi bakteria ni ada dua jenis. Satu kita panggil Nitromonas, iaitu mengubah amonia menjadi nitrit. Okey, dan satu lagi Nitrobacter, mengubah amonia menjadi nitrat. Okey, jadi nitrat dan zat lah yang pokok tadi ataupun tanaman tadi perlu untuk hidup lah. Okey, seterusnya kita tengok tujuan aquaponik. Kenapa orang nak buat aquaponik ni? Okey, tujuan dia yang pertama untuk mengekalkan kualiti air. Jadi air tadi yang dekat ikan tadi, kalau kita bela ikan kat akuarium, dekat atas dia tadi kita buah pokok yang akar dia terjuntai kat dalam ayak tadi. Jadi proses yang tiga unsur tadi dia jalankan proses tadi, mainkan peranan masing-masing, akan mengekalkan kualiti air. Air akan sentiasa jernih dan air bebas daripada racun lah. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, mengurangkan kadar amonia. Okay, kadar amonia tu kadar racun di dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. Jadi maksudnya ikan boleh hidup, bakteria lagi, kemudian pokok tadi. Kemudian satu lagi dapat menjimatkan ruang. Menjimatkan ruang dalam satu tempat boleh ada, iaitu boleh menghasilkan dua jenis makanan, iaitu tanaman dan juga ikan. Kita boleh, kalau kita bela ikan yang boleh makan, kita boleh makan, dan tanaman seperti sayur kita boleh ambil makan lah. Okey, jadi ada 4 tujuan aquaponik. Seterusnya kita tengok sistem kitaran aquaponik yang cikgu terangkan tadi, 3 unsur tadi tu. Okey, macam mana dia menjalankan kitaran. Okey, sistem kitaran aquaponik ni adalah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman. Okey, ada media penanaman. Kita tak pakai tanah, kita pakai media tanaman. Dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Okey, air dari kolam ikan yang kaya dengan bahan organik akan diserap oleh tanaman, dan air yang mengalami proses kitaran aquaponik yang lengkap itu akan menjadi jernih.
Okey, maksudnya kita kena pasang pam lah. Okey, kita tengok gambar ni. Okey, kita kena pasang pam untuk ayak ni dia bergerak lah, untuk diserap, untuk apa kita panggil apa? Ayak ni boleh berpusing lah. Okey, kita tengok punca elektrik daripada pam ayak, ada ikan di bawah dan ada tanaman di atas. Okey, ini kita panggil sistem aquaponik. Okey, jadi kita tengok macam mana. Bermula dengan pam air. Okey, dekat bawah tu bermula dengan pam air. Ikan menghasilkan amonia. Okey, maksudnya najis dia daripada makanan yang dia makan. Kemudian kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Jadi kalaulah kita tak pakai pam ayak, kita kena salin selalu. Supaya racun tadi dibuang lah, amonia tadi dibuang, kita ganti dengan air yang baru dan air yang jernih. Tetapi kalau kita pakai sistem aquaponik, kita pakai pam ayak ni, okey, jadi ayak akan dipam, naik ke atas. Kalau kamu tengok saluran yang berwarna merah, anak panah berwarna merah tu, okey, bila pam ayak sedut, ayak tadi dia menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman bersama dengan amonia tadilah tu, naik ke atas. Kemudian bakteria memecahkan amonia untuk menjadi nitrit dan nitrat. Maksudnya makanan kepada, ataupun kita panggil baja lah, kepada pokok. Okey, tadi ayak tadi akan sampai kepada pokok-pokok tadi itulah, yang dia pecahkan amonia tadi. Bakteria tu mainkan peranan, dipecahkan amonia menjadi nitrit dan nitrat. Kemudian akar tanaman dia akan serap lah menggunakan nitrat sebagai nutrien makanan dia. Air yang mengalir disaring oleh media tumbuhan dan akar tanaman. Okey, media tumbuhan tadi tu kita tak pakai tanah. Kalau pakai tanah, ayak tadi akan kotor. Sebab ayak tadi akan masuk balik ke dalam tangki ikan. Jadi kita pakai media tanaman. Media tanaman ni kita boleh guna batu, kita boleh guna span dan yang bersesuaian lah. Okey, jadi ayak tadi yang disaring tadi akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Dalam proses ini hanya sedikit air yang terbuang. Okey, ayak akan berkurangan lah di dalam tangki ni sebab akar pokok dia sedut. Okey, jadi ini adalah proses kitaran aquaponik yang akan berlangsung sehingga tanaman kita boleh dituai. Okey, kemudian kita tengok pula aquaponik secara takungan. Sebab aquaponik dia boleh dia boleh dilaksanakan dalam dua cara, iaitu yang pertama kita panggil aquaponik secara takungan. Kita takung dia. Okey, kita takung dia. Jadi maksud secara takungan ni, dia menggunakan kolam, tangki ataupun bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Okey, satu sahaja. Jadi ikan dipelihara di dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akar yang terendam. Okey, contoh yang cikgu bagi dekat bawah itulah, pakai pam juga, tapi pakai satu bekas saja. Okey, tanaman duduk di atas, media tanaman kita pakai span, kemudian akuarium ikan duduk ada di bawah. Okey, ini kita panggil secara takungan. Seterusnya yang kedua kita panggil aquaponik secara kitaran. Okey, aquaponik secara kitaran, dia yang pertama dia menggunakan dua bekas tangki secara berasingan. Yang tadi satu bekas saja, tak asing. Yang ni dia asingkan. Yang tangki ikan satu lagi bekas tanaman dia asingkan. Jadi kenapa dia nak buat asing ni pula? Sebab yang pertama, penyediaan oksigen untuk akar tanaman lebih terjamin. Maksudnya lebih mudahlah oksigen tu untuk bergerak. Kemudian yang kedua, tanaman lebih sihat. Cara yang tadi mungkin akan menjadi busuk. Yang ni tanaman akan menjadi lebih sihat. Dan satu lagi, yang ketiga, dia akan
mengurang bau busuk akar. Selalunya akar yang terendam lama dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Jadi yang aquaponik secara kitaran ni dia asing bekas, akar tak terendam dalam air, cuma akar air dilalukan sahaja di pokok tadi tu. Kemudian air tadi akan mengalir semula ke dalam tangki. Jadi akar tidak terendam, jadi mengurangi bau busuk akar. Jadi media tanaman yang kita pakai adalah hidroton, kerikil ataupun media lain yang sesuai lah, macam span dan sebagainya lah. Okey, yang tidak mengeluarkan kotoran lah. Okey, itu saja untuk kali ini pelajaran kita. Sekian, terima kasih.